Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Yang saya hormati seluruh ahli-ahli jabatan kuasa surau, tuan-tuan pegawai-pegawai surau, khususnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Saya minta maaf lewat sikit. Tak itu aja lah. Dia sendiri mana tu ni. Dia bawa banyak obor belakang tu. Tuan-tuan, tajuk hari ini, suami bukan malaikat versus isteri bukan bidadari. Tajuk untuk umat kami. Tapi hak mari banyak mai, hak banyak alarm. Kenapa tak nikah mai? Tak apalah kita belasah tuan. Sebab siaran kita ni bukan saja kita yang tengok. Siaran kita ni dipancarkan dalam TikTok, dalam Facebook dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita minta lah pada kameraman, tinggal ada talau muka saya, ambil lah muka abang kita yang handsome ni, tunjuk satu dunia ya, kita ni duduk di flat kita ni ramai. Alhamdulillah. Baik, Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata wa'mur ahlaka bis-shalah, dan suruhlah ahli engkau, isteri kau, anak-anak kau, ahli itu, wa'mur ahlaka, dan suruhlah. Ahlaka itu siapa dia? Orang yang di bawah tanggungan kita. Bis-shalah, untuk mengerjakan solat. Bila sebut suami, sebut bapa, dia kena pastikan yang di bawah tanggungan dia itu mengerjakan solat. Kena sebut semayang. Selagi mana kita ni pak, selagi itulah kita ni pak pada anak-anak kita walaupun kita tua. Walaupun anak kita tu sekarang ni lah kerja besar, tetap kena suruh dia semayang. Anak kita ni pengarah, bukan kata pengarah, ketua pengarah, menteri yang berhormat. Anak kita ni orang besar, nama terima. Anak berapa, tak orang imam kita sehat tu apa lupa kan? Lupa dah imam apa? Tak ada. Pak kena tanya, walaupun anak dia tu penceramah bebas, kena suruh mayang. Masya-Allah. Pasal apa? Pasal tanggungjawab sebagai bapa. Walaupun anak tu misai dia melenting naik ke atas ni, kalah saja misai, maka bapa kena pastikan bahawa anak dia itu semayang. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah bersabar menunaikan sembahyang. Nak semayang ni rupa-rupanya kena sabar. Tak sabar tak semayang kan. Tengah duk rajak menega, orang bang nak berhenti ke, nak teruskan menega, sabar. Berhenti saat nega saat bismayang lah. Tengah duk rancak ni kenduri kahwin, kita pula buat pengantin, orang duk salam ni, dia salam kosong, salam ada isi pula. Orang bagi salam seluk. Nak berhenti semayang ke, nak salam seluk? Dia fikir pula 15 minit berhenti semayang, berapa ramai terlepas. Dia kira ni tu pula. Wastabir 'alaiha, kena sabar. Bismillah. Tengah duk seronok main bola, kena pula sebelah kosong, sebelah dua. Lah kalau kalah ni bukan 3-4 ke, belah-belah. Punya seronok ni, kita duk menang ni. Isyak dah masuk, bismillah. Wastabir 'alaiha, jangan tak semayang. Dan kata Allah kepada kita, la nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki pada engkau.
nahnu narzuq. Sebaliknya, nahnu narzuq, kamilah yang beri rezeki kepada engkau. Kenapa yang kita kena sembahyang? Sebab Allah tak minta rezeki daripada kita. Kita ni dapat rezeki daripada Allah. Maka dengan sebab Allah bagi rezeki pada kita, sembahyang sebagai lambang bersyukur, sebagai ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang saya muliakan, awal-awal saya bacakan daripada surah Toha ayat 132 tentang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan solat dan bersabarlah dalam mengerjakan solat. Maka bawalah kepada kita sekarang, kita sebagai suami, kita sebagai bapa, suruh ahli keluarga kita solat dan sabarlah di dalam mengerjakan solat itu. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang pertama, apa benda yang ada di dalam rumah kita yang nak menyuruh, menyenangkan untuk ahli keluarga kita sembahyang? Apa yang ada? Maksud Ustaz, apa-apa saja yang memudahkan anak itu sembahyang, isteri itu sembahyang. Ada yang anak tak amal, bilik ada 3, satu bilik dia jadi bilik sembahyang, khas untuk bilik sembahyang. Ada rumah saya ada Ustaz, saya ada isteri, anak tak ada. Oh, anak tak ada, tapi ada tu bukan anak. Oh, anak agak main surah itu, isteri kamu anak 8. Oh, ni baru ni tak ada anak lagi. Oh, nampak anak Islam. Jadi tuan-tuan, dia sediakan satu bilik untuk sembahyang. Ada rumah Ustaz, saya tak ada bilik. Rumah Ustaz faham lah, rumah flat kita Ustaz, nak bilik sembahyang lebih benar. Tapi saya letakkan di rumah saya Ustaz jadual waktu untuk sembahyang. Yang ada dekat surau, dekat masjid, ada nyala lampu warna merah. Lagi 5 minit nak masuk waktu, dia duduk lelak lah. Senang Ustaz, pasang kuat-kuat volume dia. Bila masuk waktu, satu rumah dengan azan juga. Oh bagus. Abang ambil di mana? Saya cabut pada surau. Astagfirullahaladzim. Jahat dia abang ni. Tujuan baik dah, tapi curi pula. Patut hilang lapar. Siapa berdaya pula? Dia orang ni. Jadi abang-abang, kalau kita ada duit, tok di rumah, set masa 5 sampai 10 minit sebelum azan, pasang Quran. Bukan setakat kita bangun sembahyang subuh, jiran bangun. Sebab siapa? Duduk dengar azan dalam rumah kita. Apa benda yang menyumbang untuk kita ni supaya membolehkan kita ni sembahyang? Kita sebagai anak, bila dengar pak suruh sembahyang, jangan bantah. Kalau kita ada handphone 2, isteri ada handphone 2, anak pula ada 4, maknanya ada 8 handphone dalam rumah. Takkan tak boleh kunci jam 5:30 pagi, semua serentak bunyi untuk bangun sembahyang subuh. Masalahnya seorang pun tak kunci jam untuk sembahyang subuh. Sunyi sepi. Tambah cuti sekolah pula gelap je rumah. Kalau sekolah cerah awak tak tonton tu berubuk belik-belik ya. Lah seorang rumah gelap ya. Hak nu tidur dengan pok pun tidur. Maknanya dia tak membantu untuk mengejutkan dia sembahyang. Padahal masing-masing ada jam loceng, nama dia handphone. Boleh set masa untuk bangun kita buat alarm. Tuan-tuan yang saya hormati, kenapa yang saya sebut nombor 1? Nombor 1, sembahyang dulu saya sebut. Sebab sembahyang inilah yang nak membawa kepada keluarga bahagia, yang nak jadikan suami itu tidak nusyus, yang nak jadikan suami itu baik. Kiblatlah sini kan? Abang kiblat ni saya silap tak perasaan tak? Ada bukti kiblat. Saya pasal ceramah tentang sini, saya ingat kiblat dah kat saya. Tengok memang tentang sini. Oh, abang tu dah fikir. Macam mana cara nak bagi bukti orang salah kiblat? Adik-adik, jangan nak apa orang dia kiblat salah. Nak cakap ke dia, abang kiblat salah.
Boleh ada kat sini. Risiko kita. Baik. Main nak pakai soalan ni. Kita buat praktikal sikit. Okey, macam mana kalau nak ubah kiblat orang salah. Baik, katakan tadi abang kita tu dia sembahyang mendadak situ. Dia tengok kuliah mendadak tu. Dia ingat kiblat sana. Baik, kalau kiam. Ni kiblat salah. Macam mana kita nak letak kat dia kiblat salah? Adakah nak pergi kat dia? Buatnya dia jawab, nombor satu, ismayang depan. Allah. Ismayang depan. Jadi hal ni jangan marah. Kecoh sembahyang. Bukan tu tu. Ubah pelan-pelan. Bila dia macam tu, ubah pelan-pelan. Okey, macam mana cara nak ubah? Okey, yang pertama, gerak sikit. 1, 2. 1, 2. Jadi tak payah berhenti sembahyang. Ubah ya. 1, 2. 1, 2. Pasal buat 2 je. Tadi ni banyaklah dia ubah. Gerakan banyak. Maka ubah sikit-sikit. 1, 2. 1, 2. Jadi kalau dia sembahyang atas sejadah, jangan 2 heret sejadah tu pula. Sejadah lembek dah tak boleh kopi. Tinggalkanlah sejadah tu, hanglah yang tinggal tak sana. Okey, yang pertama. Yang kedua, kalau dia kiblat dia salah, okey, apa nak buat? Tepuk bawah dia macam ni, pusing. Tapi yang ni kena kuda-kuda, kena kuat. Jarak jauh ni kita ni. Pak siapa? Takut dia sikit. Baca apa ya? Bom dulu gini. Sipit gini kan? Jadi kalau nak ubah dia, letak macam ni. Begitu. Jadi hak kita ni tak payahlah berhenti apa semua. Teruskan sembahyang semua, kita saja yang ubahkan kiblat. Tapi ustaz, saya dah habis sembahyang ustaz, baru tahu kiblat salah. Ulang balik. Tak boleh kira hal lain lah. Awak ingat ni apa, kita dalam mega apa? Ulang balik sembahyang. Pasal masih lagi baru dah kita buka. Terima kasih. Hafiz ya? Hafiz Quran, batu juzuk. 1 juzuk. Oh, alhamdulillah. Kalau ustaz sambung, baca boleh sambung. Tak boleh pula. Baik. Habis nak juzuk tu habis tak? Dari baru start. Oh, alhamdulillah. Boleh ya? Patut tak bunyi apa? Astagfirullahaladzim. Baik. Tanda lupa. Bak saya apa? Dia hak saya sentuh. Yang bak semayang. Sebab tuan-tuan, saya kalau datang orang jumpa saya, soalan yang pertama yang saya akan tanya, bila mereka ni main, saya nak kasih gaduh. Ada yang main gaduh, dia kata ustaz, isteri saya ni melawan ustaz, tak hormat saya. Sebab saya pun tak tahu ustaz, baru ni dia tolak saya ustaz, jatuh, tersungkur saya dekat pintu lah, terkangkang kat pintu. Isteri tolak, ustaz, bersama betul. Dia kata boleh tahan. Saya kata saya tak ada dengar sebelah pihak. Saya kena main duduk dengan pihak. Abang boleh tak bagi isteri abang main? Isteri dia main besar dulu. Kalau dia tolak aku kubur-kubur, isteri dia, suami dia rendah dia. Ini lah. Saya kata kat dia, Pak siapa yang duk gaduh dengan lelaki tak elok. Tak elok. Habis itu dia tak elok kan? Dia tak elok kan? Duit apa tak bagi, nafkah tak cukup. Dia kira dia tak lah. Itu depan saya ustaz. Gaduh. Kita tenang-tenang. Soalan saya yang pertama, Abang sembahyang? Tak. Isteri jawab. Bukan lelaki dia jawab. Saya kata kak, saya tak tanya kat kak, saya tanya kat suami. Yang kak dia yang sah. Jawablah.
suruh saya bayar. Kalau aku jadi lelaki ni, aku gaduh tak ada. Cengih lah. Awak ni cengih. Tengok ada sabar lah kau. Suami dia kata, saat-saat semayang, saat-saat tak semayang, tekoh tak semayang. Subuh. Bila semayang untuk tekoh-tekoh tuan-tuan, besar buat, saat tak buat, habis. Habis ya? Awal-awal sekali Allah sebut dalam ayat Taha 132, suruh keluarga kau semayang. Maknanya kau semayang dulu. Macam mana kita nak suruh tapi kita tak semayang? Kita dulu bangkit. Siapa? Bapa. Siapa? Suami. Kita bangkit dulu. Ya, bangun. Aiman, bangun. Bila kita bangun, kita ajak mereka pun bangun awal-awal. Maka di situ abang-abang dah timbul penghormatan seorang isteri, seorang anak pada bapa dia, pada suami dia. Bila pak sendiri bangun, pak sendiri kejut, pak jadi imam, penghormatan sudah wujud. Isteri saya tak hormat saya, Ustaz. Abang pernah tak jadi imam sembahyang nikah? Tak. Lah jadi imam bila? Hari akad nikah. Malam tu. Lepas tu tak lah. Pasal apa? Saya bukan imam surah. Imam surah ada, ustaz apa ada. Dan imam surah lah. Suami isteri abang bukan imam surah. Suami isteri abang adalah abang. Dekat anak pun nak jadi imam. Tak nak. Abang tak nak jadi imam kat anak. Tak nak. Pasal? Tak apa suruh. Tak apa keluar Allah. Itu apa lah. Itu suruh juga. Tak tetek rokaat semua keluar Allah. Tak apa. Rokaat pertama keluar Allah, rokaat kedua pun keluar Allah. Boleh? Malu juga. Dua-dua kali rokaat, dua-dua sama dua. Kalau begitu, kul huwallahu bahagi dua. Rakaat pertama kul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Mai rakaat kedua amin, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, dapat dua. Jadi saya tang surah tak apa dah, saya hafal 4-5 surah, tang doa. La doa masalah, baca doa Melayu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Boleh? Malu tak doa lah masa kita leceh. Baca doa makan. Boleh lah. Doa makan, macam mana doa makan? Allahumma apa ada? Boleh. Allahumma barik lana fil ma. Anak tu dia tanya, mak, ada kenduri mak? Doa lah. Jangan ada satu-satu benda yang menghalang kita solat. Simple ya, mai sembahyang. Tapi saya cakap tuan-tuan, asal saya nak jadi imam, batuk tak? Oh, kalau tak jadi imam, elok. Hari itu imam, isteri saya imam, saya makmum, elok lah. Astagfirullahaladzim. Abang lelaki bini sesak dah mau. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak pada tuan-tuan yang pertama sekali ialah tentang sembahyang tiang agama. Ingat padanya selalu. Bila kita semayang itu mencegah kita daripada buat jahat dan munkar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bila kita tak semayang, ni anak-anak kita ramai malam ni. Anak kita ngakai, anak kita buah, anak kita ni macam-macam lah. Pasal apa? Kadang-kadang sebab tak semayang. Jadi saya sonok tengok malam ni anak-anak tuan-tuan ramai lah, anak-anak bujang kita ramai. Suruh mereka semayang tuan-tuan. Semayang ni mencegah mereka jadi jahat, mencegah mereka daripada nak buat benda tak elok. Sembahyang. Sebab apa Ustaz? Sebab kita sayang semayang kita. Bila kita semayang, kita dapat pahala. Bila kita semayang, kita diampunkan dosa. Bila kita semayang, kita dinaikkan darjat. Maka jaga ni, jaga. Tu yang di luar tu macam-macam motor ada. Berselerak motor. Ada X1R ada di luar. Dia bungkus elok. Tak kena faham tak? Bungkus tu.
Ada Y suku, ada Y3 suku, semua ada. Bila dia beli, dia sayang, dia lap, dia basuh, dia mandi. Sayang, tambah tuan-tuan ni dekat dengan pulau, dekat dengan laut. Sayang dekat motor. Nak basuh motor kan susah, jimat ayak tu basuh kat laut. Tak pernah faham, tak faham tak? Cukup 6 kali basuh, belai motor tu, kakak. Kita akan sayang motor tu supaya tak dicuri, supaya tak hilang, supaya tak rosak, supaya tak jadi berkarat, supaya tak bercala. Kita jaga motor. Akhirnya kita parking elok-elok, kita bawa motor elok-elok, kita repair elok-elok, kita servis elok-elok. Eloklah motor. Begitulah dengan sembahyang. Dia ada pahala, dia ada macam-macam kebaikan. Jangan bagi hilang pahala sembahyang. Jaga. Jaga, jangan bagi hilang. Ustaz, pahala sembahyang tu hilang pasal apa Ustaz? Pasal mengata ke orang. Kalau dia sembahyang, dia jaga pahala sembahyang. Jangan bagi hilang, dapat ke orang lain. Pasal apa? Pasal dia mengata. Akhirnya dia jadi baik. Itu yang Allah kata, inna salata tanha anil fahsya'. Dia takkan buat jahat sebab dia sayang sembahyang dia. Aku sembahyang maghrib elok-elok, pahala dapat kat Ustaz Kazim. Tak mau. Pasal apa? Aku nak kata dekat dia, nama Ustaz apa, janji ke 8, 10 tak main ni. Bodoh je Ustaz. Akhirnya pahala sembahyang maghrib dapat kat saya. Saya bukan sengaja nak main lambat. Saya main ke KL. Di KL hari ni saya ceramah di Feldon, Menara Feldon, di Kuala Lumpur, KL. Daripada Sungai Tiram saya pergi KL, daripada KL patah ni balik. Esok patah Ipoh pula. Malam besok Masjid Tok Guru pun nama Tuan Guru, Masjid Tuan Guru Tanjung Tokong apa. Dia jadi tuan-tuan, bukan saja-saja jalan jam, accident, masuk sini pula jam pula, nak naik jambatan tu. Oh, tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu kita jangan kata ke orang. Main bina anak kita. Boleh tak pada dengan telinga capang, main bina anak orang. Pahala sembahyang kita dapat kat dia. Hak telinga capang tu pula kata Ustaz, saya lama tak sembahyang. Alright, dia pun kata kat saya, dia dapat pahala free tu kat saya. Tadi pun bengok orang ni. Kena lah sembahyang kan, kena capang tu. Jadi tuan-tuan, bila anak kita dididik supaya solat, dia akan jadi orang yang bersih. Budak yang sembahyang, dia akan jadi bersih, badan dia bersih, bilik tidur dia bersih, diri dia pun bersih. Suami kita, bila kita di sembahyang, dia jadi bersih, isteri jadi bersih. Sembahyang tu tuan-tuan, tiap-tiap kali nak sembahyang ambil wudu, takkan tak bersih 5 kali dia suci diri sehari. Mai sembahyang sunat pula, tambah lagi bersih lagi. Akhirnya keluarga kita jadi keluarga yang bersih. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang yang tak sembahyang, cuba tengok muka. Bagaimana selalu lupa. Main anak dia pula, anak pun serabut. Tapi hak serabut tu pun kita bawa ayam, bawa garam, duit RM2 suku. Dia minta ubat, minta ayam penengah hati. Ada jenis macam tu, bawa ayam penengah hati, bawa berat, bawa gula, PC2B, rabong. Anak nak periksa, dia minta kat Tok Momo jampi ayam penengah hati. Tengok dia tu jampi ayam penengah hati kat anak kita tu. Anak Tok Momo tu lalu dengan pakai seluar pendek, baju tak pakai. Lalu kita pun tanya Tok Momo, tadi siapa Tok Momo? Oh, anak saya. Lalu buat apa? SPL tak lepas, SRP tak lepas. Jadi bodoh tu mana tak? Anak dia pun tak lepas, tuan-tuan pergi tala minta kat dia. Cuba tuan-tuan fikir, orang yang sembahyang ni kata Nabi apa? Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Jadi hari ini di sekolah, apa kata tuan-tuan, subuh-subuh kita bawa anak kita main sembahyang subuh di sini.
Cuti sekolah berapa hari? Seminggu. Seminggu lebih, seminggu. Seminggu tuan-tuan, siapa yang main sembahyang subuh setiap hari, daftar dekat pengurusi surau. Pengurusi surau buat tampering ke depan. Main nama, bayang, tulis sign. Cukup seminggu. Tak pernah putus, tiap-tiap hari main bagi hadiah kat dia. Apa dia? Bersikat sendiri. Agak-agak surau kita je. Sampai ke tengah jalan tu sebenarnya. Bagi galakan untuk anak-anak kita sebenarnya. Ni adik kita ni hafiz ni 1 juzuk baru nak hafiz. Lantik dia jadi imam. Geng-geng ni semua main. Nu adik kita ni standard charter ni. Bola mana abang? Liverpool kan? Oh Liverpool salah. Setiasa betul dia. Lantik dia jadi Bilal. Geng Liverpool semua main. Yang tak main geng MU ya. Satu sah semua salah. Masya Allah. Lama-lama tuan-tuan tempat kita dia elok. Dan kita sebagai bapa, kita sebagai ketua keluarga pun akan senang. Jadi sebagai suami, sebagai bapa, kita bukan malaikat. Kita pun banyak salah dan silap kita. Saya ni penceramah, saya lagi banyak salah pada isteri saya nak banding dengan tuan-tuan. Kat saya apa? Saya bukan ada di rumah. Tak lihat weh. Tak lihat untung ada suami. Ada kat rumah. Ya tiap malam ya. Tengok TV. Dalam tu lepas tu makan tom yum. Dalam tepi pantai makan ketang. Satu ahad naik bukit cari tengok. Oh, ni ferry baru nak naik pula. Dia berjalan 4 kali pusing balik. Saya bila masa seumur hidup saya baru sekali naik bukit bendera 3 bulan. Tegak naik dia. Sat ni turun. Masa saya pergi, saya tak tahu, saya pun duduk tegak. Tengok orang ramai penuh diri. Ingatkan semua duduk. Oh, duduk dia. Hak diri pula semua mengadap saya perempuan pula tu. Tak tengok rasa membazir pula. Sudah. Yang mana faham, tak faham sudah. Bila balik saya tahu lah, korban lahu kita duduk belakang. Awal-awal duduk depan, depan cermin. Kok tengok cermin kita lah tuan-tuan. Dia turun lagu tu pula. Seronok dia gambar kan. Nak masa pergi tu tak penting. Dia pun dah pegang macam tu. Semua tengok kita. Astagfirullahaladzim. Tak pernah bawa jalan bawa. Tak pernah. Tuan-tuan tengok ni cuti sekolah ni, isteri saya tanya, abang tak jalan Fiona kan? Abang jalan, mama tak jalan. Besok saya main Masjid Yonggu. Okay, hari Selasa, hari Rabu saya dekat Taman Saraf Punsalam, Sungai Punsalam. Hari Khamis saya ada di Melaka. Bila ada rumah? Tak ada rumah. Tak ada. Sejak bila Ustaz? Sejak 30 tahun yang lepas. Jalan saja. Tapi anak 5 orang berbelak. Tak pernah faham, tak faham sudah. Allah, abang-abang lagi baik pada saya. Abang-abang boleh bawa isteri main kuliah. Saya lagi naik lift sama-sama. Seronoknya. Sambil dengar ceramah, boleh tengok isteri. Isteri kat sebelah, kita duduk belah sini. Boleh tengok dia, dia tengok kita. Seronok saya tak ada rasa. Abang-abang boleh tengok, boleh babai pula kat isteri tu. Isteri kita, kenapa macam gacah? Padahal suami tu babai dekat sebelah isteri tu. Kak Jan. Dia tak perasan Kak Jan belah abang tu. Kak Jan dah orang juga, Kak Jan. Okey, kalau tua Jan tu. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya nak cakap apa pada tuan-tuan? Nombor 1, kita jaga solat. Nombor 2, kita ni sebagai suami, kita bukan malaikat. Saya sebagai penceramah ada salah. Dan kalau isteri kita tegur,
terimalah. Jangan duk sombong lah. Bang, ni nak cakap sikit. Dia berat aku beli. Ni bahasa paling terkenal sekarang ni. Berat aku beli. Memang abang beli berat, kalau cik tak masak, abang makan berat apa? Berat beli. Tonggel pun aku beli. Memang tonggel abang beli. Tapi kalau cik tak masak, tak masak aku pergi dia temyak, aku kedua apa? Langsung tak mau tunduk ni tuan-tuan. Sedangkan Allah dah pesan pada kita, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong. Sebagai suami, jangan sombong. Kita bila kita tengok cermin, kita boleh perbetulkan hak depan kita. Hutang baju kita, pola kita, hak depan kita boleh nampak. Tapi yang belakang kita tak boleh nampak. Ni hak belakang kita. Siapa yang boleh perbetulkan belakang kita? Yang boleh perbetulkan belakang kita ialah isteri kita. Isteri kita, abang ni nak cakap sikit lah. Abang jangan marah pula. Saya duduk perhati abang ni bila mak saya main, abang duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Mak ada lah terasa lah hati lelaki yang kita suka aku main tak? Yang kali abang kalau boleh mak datang, abang layan lah mak. Macam tu je. Macam tu je. Isteri tegur. Tak yang dia kata main dia apa? Ada aku panggil dia main. Oi, darahnya lelaki. Mak, tu mak saya abang oi. Mak saya pun macam mak abang dah. Tak ada mak saya pun tak ada. Aku kan bukan mama aku kan. Malangnya nasib isteri dia tu. Sebab tu tak leha. Yang mana belum nikah, carilah suami hak elok-elok. Kita yang berusaha untuk cari hak elok. Jangan semata-mata cari hak kerja tetap. Dia kerja apa? Pencen ada. Oh, seronok lah dapat pencen. Pasal faham nikah dengan dia. Oh, dia segak. Bulu banyak. Bulu ni daripada pusat sampai ke muka. Banyaknya. Pasal tu aku pilih dia. Dia dulu ada mai awal sebelah tu. Bulu apa tak ada air. Kalau nak nikah pasal bulu, pergi yang nikah dengan hutan. Sepah bulu. Hai, banyak masalah bulu. Saya habaq pada tuan-tuan, ada satu kes. Mak dia bawa anak perempuan dia dengan cucu ni mai jumpa saya, minta saya buat surat sokongan nak minta menantu dia daripada siapa mai tukar mai ke Semenanjung. Dah 3 tahun nikah, anak seorang tapi duduk jauh-jauh. PJJ nama dia. Dia kata susah juga lelaki duduk jauh. Cuti sekolah baru balik. Saya semua kena buat. Allah sudah. Ingatkanlah nak nyanyi saya anak bukan. Panjang kisah tu saya semua Ustaz. Ustaz bayang kalau anak demam saya awak pergi klinik. Saya buat semua tak tahu tak letih tu. Umur bocor saya untuk kan. Ayah atas saya, bil air atas saya. Dia balik pun atas saya pula. Tak pernah faham, tak faham pula. Jadi Ustaz tolonglah minta duka Ustaz. Soalan saya, masa cikgu bertunang dengan cikgu, suami cikgu sekarang ni, masa bertunang, tahu tak dia duduk di Sabah? Tahu? Tahu tak susah nak minta tukar? Tahu? Pasal apa yang cikgu pergi nikah ni? Lah cikgu susah, bukan sakat cikgu je susah. Dengan saya pun susah. Kena buat semayang hajat, baca Yasin apa semua. Kalau cikgu fikir, kalau aku nikah dengan dia di Sabah, aku di Penang, susah nak minta tukar. Susah nikah. Nikah dengan cikgu yang sama sekolah dengan cikgu. Senang. Cikgu nama apa? Cikgu Murni. Nikah dengan cikgu Syari. Senang hidup. Ni yang kak pergi nikah dengan orang jauh tu siapa? Lah kak pening kepala. Ustaz, suami saya tak balik dah setahun.
Kak nikah orang mana? Cameroon. Di mana apa? Cuma 4 kali tukar petang baru sampai. Belum naik bas lagi dah pergi kampung dah. Kak duduk di mana? Kak duduk di Sungai Minum. Awak tak nikah dengan guru goknya. Bayar lepas kah? Balik pulau kah? Senang. Ustaz, love is blind. Pulang. Nak kata apa? Sebab tu kita boleh rancang. Allah izinkan, rancanglah. Adik-adik yang mana nak nikah ni, rancang. Okey, aku dah dapat dah. Orang mana? Orang daripada bayar lepas. Oh, dekat ni ya, dekat juga. Oh, atas pada airport sikit je. Dah dapat yang tu pula, tengok pula akhlak dia. Dia bagus tak agama dia? Boleh imam di situ nak? Oh, imam boleh agama bagus Akhlak dia pun bagus tak? Macam mana hantar akhlak dia bagus? Allah tahu semua kalau recommend dia bagus. Bila akhlak dia bagus, agama dia bagus, jalan. Sebab tu Islam dia suruh kita bertunang, dia membenarkan kita bertunang. Abang-abang kalau kita ni ada anak, suruh dia tunang 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan, you cuba tengok perangai dia, peromah dia. Bukan semua orang agama bagus, kadang-kadang barang. Bukan semua agama dah cukup, kadang-kadang kedekut. Bukan kata dah ada pahaman agama dah bagus, kadang-kadang pula cepat marah, malah kerja. Isteri ni pukul 4 bangun dah, duk goreng karipak. Dia duk tidur. Habis goreng karipak nasi lemak, pergi buka lah meninggal tepi jalan. Laki tidur. Habis meninggal pukul 11, laki memang minta duit 20. Apa oi, inilah dapat model besok. Model besok dia guna gambar. Dia kerja dia minta aja, tapi tayak tak peluk. Sebab tu nak ya, dah sedap. Adik bangun lupa. Sebab tu dua benda nak bagi elok rumah tangga. Cari yang beragama, satu lagi yang berakhlak. Beragama saja belum tahu cukup tak cukup, dia nak akhlak. Orang yang menyempurnakan kepahaman agama. Berapa banyak orang yang ada agama, baca Quran, pandai tapi malah maya, rajin, tapi menyepak isteri dia pun rajin. Jenis apa lah. Puasa ni tak kira lah tuan-tuan, tapi akhlak buruk, puasa. Tak makan pada subuh, mai pukul 3 petang dia pergi ngamuk mulut depan isteri dia. Pensan isteri dia, bau mulut tu. Abang ni puasa tapi abang suka sakitkan hati, cek. Jadi tuan-tuan, ingat, nombor 2, kita sebagai suami bila isteri tegur kita, terima. Siapa pun kita, baik abang terima nasihat. Yang ketiga, kita reda dengan jodoh yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita reda. Anak kita 8. Siapa yang lahirkan? Isteri kita. Allah sebut dalam Quran kan, Allah sebut tentang perempuan yang mengandung. Allah Ta'ala sebut tentang perempuan yang menyusukan anak dia. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-233. Allah Ta'ala sebutkan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah sebut dalam Quran. Kata Allah, isteri kamu, ibu-ibu ni, wal walidatu yurdi'na aulaina kamilain. Ibu-ibu menyusukan pada anak mereka sempurna 2 kali. Hari Sabtu kemarin ada satu makcik tanya, Ustaz, apa hukum buat perancang keluarga? Dulu-dulu kan kita terkenal dengan rancang keluarga. Tak boleh ramai-ramai anak, tak elok dia nak makan apa. Dia kata sekali nak makan apa? Anak orang sudah. Saya jawab,
Negara yang suruh buat rancang keluarga, negara tu pula sekarang suruh beranak ramai-ramai. Siap bagi allowance lagi siapa isteri yang beranak. Sebab apa? Dulu mereka buat kempen, jangan beranak banyak, rumah tak ada, tanah tak ada. Lah tak produktif. Lah buat kempen pula suruh beranak kerak. Siapa dapat beranak dapat duit pula duit. Upah beranak. Sebab anak tak ada. Dia duduk depan macam dia nampak dia. Bagi lindung balik meja dia nampak apa? Bagus adik kita duduk depan berani. Kalau nak ni nampak. Rancang keluarga. Saya kata nak rancang keluarga sebab apa? Yang pertama, saya kata yang pertama kalau isteri dia sakit, dah 3 kali operate, 4 kali operate, doktor tak bagi dah beranak lah, sudah 3 dah ustaz. Kalau kali keempat mengandung pula tak ada nak beranak ustaz. Kat dia cek tu berkah keluar anak lah ustaz. Ada setengahnya beranak kerak sangat, asyik sentuh jadi, asyik jadi sentuh. Dia tahu mengandung. Kita jumpa dia, hari itu bukan anak lah. Main pula dah. Doktor kata tak lehau, jumpa lah. Dia tak tahu tak lehau bagi orang lain pula. Main anak berbelah lah. Dia pula ada kencing manis, darah tinggi, kencing tawak, tengah kencing, semuanya ada. Maka doktor kata untuk keselamatan tak lehau rehat lah. Atas faktor kesihatan. Tapi kalau sihat, kalau subur, apa masalah? Nabi berbangga apa? Kita ni umat ramai. Mak saya beranak, anak sebelah. Ramai tak ramai tak? 2 pak pertama 8, pak yang kedua 3. Meninggal 2. Saya anak yang ke-8. Masya Allah. Boleh main bola. Elok je mak saya, tak ada apa masalah. Beranak di rumah kita. Tak apa untuk bidan dia buat. Tak payah beranak hospital. Kita sekarang tak hospital. Tu kena koyak saja duk jahit. Tuan-tuan yang saya muliakan, apakah perancang keluarga yang paling selamat, tak payah makan apa pun? Allah sebut dalam ayat ni Al-Baqarah, susukan anak kamu 2 tahun sempurna. Haulaini kamilain, menyusukan secara sempurna. Itulah cara nak bagi renggang anak secara semula jadi. Susu apa kan? Susu badan. Tapi ustaz, isteri saya susu badan ada? Tak ada stok lekat pula. Abang susu badan tapi abang campur susu betul. Yalah isteri saya kerja. Wah ya lah. Tak lepas kan laki-laki susu badan. Dan susu badan tu kat Songway duduk elok-elok. Jangan duduk tidur sampai duduk tengok TV, duduk tidur. Anak nampak main duduk selok baju ngak. Selok pula depan pok-pok tengok gitu. Duduk bersila elok-elok, ipa elok-elok, tu cara dia. Ada hal lagi ganas. Sambil duduk tumbuk sampai anak merangkak nak isap susu. Dia pergi buat apa tu? Nyusu ke belakang yang anak tu. Weh labuh yang ustaz tak tahu jenis pak tu. Tak pernah faham, tak faham tak. Dia kena bagi susu secara sempurna 2 tahun. Ustaz kalau macam kita perah nak, saya kerja, jadi saya boleh betul, boleh peti sejuk ke semua, perah tak. Silakan. Tapi tu hari tu ada isteri saya suami duduk teriak nak. Dia balik kerja penat, dahaga, buka peti air dia minum. Rupa-rupa minum hak susu saya. Tu yang telefon ustaz, saya dah minum air susu isteri saya. Soalan, saya jadi anak susu dia. Anak susu kepala otak. Orang bangka ada susu berjadah. Anak susu ada berapa tahun? Dia pun 28 dah.
Suruh mengaji tak mau, surau buat kuliah tak mau main, tak faham tentang anak susuan tu. Allah Ta'ala kata tanggungjawab isteri apa dia? Melahirkan anak, menyusukan anak bagi sempurna 2 tahun. Itu yang terbaik. Tapi kalau tak mampu, nak kata apa? Nak kata apa? Isteri sakit, tak boleh nyusu, dia kerja pula, nak kata apa? Dan bila dapat isteri macam tu, tanggungjawab kita, orang lelaki-lelaki apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam ni, dia kata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Suami kena bagi rezeki, kena tampung rezeki kepada ibunya, makan minum ibunya, pada anaknya. Kemudian kata Allah lagi wa kiswatuhun nabil ma'ruf, dan kenalah memberi pakaian kepada isteri. Ni dia direct Allah sebut tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah. Isteri kerja dia melahirkan anak, menyusukan anak, menjaga anak. Hak lain kita. Sebab tu saya dulu-dulu isteri mengandung, beranak, cuti berapa hari, lepas tu kena pergi kerja. Saya tak isteri, badan tu duduk lemah lagi. Kemudian pergi kerja, kemudian naik cuti sikit jadi 60 hari, panjang sikit jadi cuti jadi 90 hari. Dan orang perempuan tu sihat, bisa sambung kerja. Ada suami yang saya jumpa, bila isteri dia bersalin, dia ambil cuti tanpa gaji. Dia jaga isteri dia. Allah Tuhan, dia basuh satu lampin, basuh lampin, jaga anak, hak lain masak kat isteri dia, bakar tungku, pergi cari daun apa tu, bala tungku, pergi tungku isteri dia pula. Oi, abang ni mana nak cari orang jabang. Kalau macam ni isteri beranak tak tahu tu tak apa. Pasal apa? Suami jaga sungguh. Ni waktu isteri bersalin, dia bawa kat ping tu, ping klinik, ibu bersalin, ibu dan anak jalan dengan perut besar, dia heret budak 2 tahun setengah, bawa kat merah hati, merah pink. Laki kat so pergi mana tak tahu, kata pergi mancing, tak tahu pergi mana, atau dia mengandung tahan gerak. Pak siapa kita tak boleh hantar, abang besok saya nak pergi check up, ni dah 6 bulan ni, abang ikut saya lah, pergi sendiri lah. Boleh tak biasa. Orang lain di klinik tu semua suami sebelah, semua suami sebelah duk teman isteri ni nak jumpa doktor. Bila nurse panggil, kasar dengan suami masuk sini, nurse tanya, ni yang satu mengandung ni, dua-dua pusat. Dah saya boroi hak ni mengandung, sampai nurse pun tak kenal mana satu mengandung ni. Kadang-kadang tuan-tuan, bila isteri bersalin, suami tak ada pun. Sekarang dah ada hospital kita, suami boleh teman bila isteri bersalin. Anak saya yang pertama bersalin, saya tak boleh teman, gak tak pergi masuk, duduk di bawah tu. Tak ada apa bersalin, dia kan dengar suara tuan-tuan, dengar macam-macam bunyi. Allah, aduh, takutnya lah. Itu hak jenis kita, hak jenis dia pula. Oh, pikul lain lah, jom ni. Mai hak satu lagi lah, halo miss, dia ke poring ke, meriah bunyi tu kan. Allah, siksanya mereka bersalin. Ni hak laki di bawah ni, hak merokok ada, dia duduk nyembah, duduk tidur ada. Nu, hak bertarung nyawa ni, nu, hak tingkat atas ni. Saya kata dalam hati saya, kalau aku ada rezeki anak lagi, lepas ni aku tak boleh anak sini, kena cari hospital, klinik yang aku boleh masuk sekali dalam ni. Oh, tuan-tuan, dapat rezeki masuk. Dapat anak nombor 2, anak nombor 1 tu 3 tahun. Tu, tengok mama nak dapat baby. Tengok siap mama. Allah, tuan-tuan, oi. Dia keluar saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tak payah nak pergi basuh, mandi apa semua lah, lambat. Kadang-kadang bila duk mandi budak tu, duk cuci budak tu, macam-macam benda dia dengar. Hak nurse duk menyembang. Itulah kata cerai. Bukan baru nikah tu. Baik lama sampai dia basuh budak tu. Budak tu lagu duk dengar. Cerita hati cerai. Hati nikah, hati cerai. Cerai dengan hati nikah dua. Bini tak tahu. Lepas tu tahu hati camak tu tak cerai. Tu tak dapat tu dua. Belum. Terus macam-macam ni tuan. Baik dia keluar dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejut tu. Apa masalah? Ustaz, saya tak hafal bang tak? Takkan tak hafal. Lah ada Walkman lah ni. Ada iPhone, ada smartphone. Keluar je anak tu, terus tekan azan buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah-tengah duk pasang bang Mekah tu, panggilan masuk, mak tanya dah anak belum? Dia masuk ringtone pula dah. Aduh, ringtone pula lagu macam-macam. Sabar-sabarlah, sayanglah, apalah semua. Aduh, mau pergi mana-mana, ini kereta bukan kereta baru. Tuan-tuan, ada yang tak bersih budak tu, baru bagi kat kita, tak apa boleh. Dia bagi pula nurse Cina. Encik sudah boleh ajar. Ini tak nampak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse Cina pula tanya, sudah tukar. Tukar apa? Tu takbir raya. Kawan tak hati nak bang, takbir raya kan Zat. Allah kata, oi, bila isteri dah korban macam tu untuk anak kita, untuk kita, adik-adik oi, bukan sah kata beranak-beranak tu lega lah, lo lagi seksa, teriak tak berhenti, tukar 4 kali lah, amat pintu tukar dah, buat teriak sungguh. Allahu Akbar. Waktu dalam perut dia tak teriak. Pernah kita tengok dah isteri mengandung, bang, anak kita dah teriak. Bohong lah, nipu lah. Tapi bila dah beranak, sat-sat teriak. Oh, lebih orang. Kita pun jiran tak tidur. Kenapa anak langsung teriak? Pasang ke? Pasang bang. Tak lekuk pasang kot. Pasang apa? Dia tanya kita, angin pasang. Angin pasang tu apa? Dia tak tahu. Orang muda kan tahu pasang apa. Dia kan pasang siap ke apa lah. Tak tidur. Mak tak tidur, pak tak tidur. Mai anak tu buat pula lah, ya Allah. Masak nasi dia tu lah periuk. Conteng dinding ni tak tahu nak abang lah. Beli mainan sak je, beli-beli dia pecah, nak tengok Ultraman dulu mana. Adik-adik rumah kita sabar lah bela kita. Sabar sungguh lah. Baru tukar lampin, elok buka lampin, kencing pula dah. Habis atas katil. Kejap apa, pergi jemur pula, tilam tutup, jemur kat berenda tu pula. Jemur pula jatuh ke bawah, tutup kereta orang pula dah. Seksanya. Tapi mak tetap buat. Sebab tu pengorbanan seorang isteri, Allah kata pada suami, hang bagi makan pada isteri hang. Tanggungjawab suami bagi makan yang sepatutnya apa yang kita bagi makan. Kalau isteri kita, sebelum kita kahwin dengan dia, dia ada pembantu rumah. Bila kita kahwin dengan dia, kena bagi pembantu rumah kat dia. Sebab tu abang-abang cari elok-elok. Nak buat elok-elok. Ambil anak dari orang, dia tak erti masak. Bang, kalau awak nak nikah dengan kita tak pandai masak. Baik, tak payah masak, kita bungkus. Kita order je sekarang. Perjanjian, jangan duduk paksa dia masak lah. Di 3 tahun, kata nak nikah lain, duduk cerita, isteri I tak masak tau. I 3 tahun bukan di kedai. Kan dulu dah dia cakap, dia tak erti masak. Yang kata nikah dia siapa?
Oh, masa tu hang boleh cakap COD lah, order lah, GrabFood lah, Food Rider lah. Sekarang dah dapat yang baru pula, hak makwa baru pula duk menyebar kat paper di pejabat. Ni fikirlah sebagai suami kan, isteri tak nak masak kan. Hai, dulu kan abang cakap abang boleh terima kalau dia tak pandai masak. Sekarang pasal apa? Pasal abang nak ngorak yang baru ni. Oh, tak kenal abang. Kenal, sebab tu akak-akak bila nak nikah tu tanya, bagi tahu syarat dia gitu. Jangan kita jadikan alasan pula. Macam saya nak nikah dengan isteri saya telefon dia. Saya tak kenal tuan keluarga dia. Saya tak nak pergi rumah mereka, saya tak nak nyembang dengan pak dia, saya tak nak nyembang dengan siapa. Habis tu ustaz macam mana ustaz nikah? Mak saya uruskan everything, segala-gala. Saya bukan tahu apa, saya baru habis diploma je, baru tamat je tuan-tuan. Mak saya kata nikah. Saya kata mak nak sambung mak, kahwin. Baik mak, tapi duit tak ada mak. Mak bayar, tapi lepas ada duit bayar kat mak balik. Baik mak. Saya tak kenal. Bila mak saya pergi Minang, mak saya kata ni nombor dia, pergi cakap dengan dia, bawa segenggam duit syirik, naik Honda Fit ABF 2316, pergi cari telefon. Mana ada handphone dia tu, cari public phone, jumpa ada kotak, ada telefon. Hak tu tak ada, hilang, tinggal wayar kemudian. Naik motor lagi cari, ada telefon tu, kotak tu ada. Hak nak tekan tu pun tak ada, hak nak bercakap pun tak ada. Oh, saya esok semua tuan-tuan. Lah dapat. Bila dapat, saya tanya dia, nak ke kahwin dengan saya? Boleh. Tapi kalau saya kahwin, saya tak ada rumah. Boleh. Sebab siapa tak ada rumah? Sebab saya penceramah, mana ada di rumah. Jadi kena faham lah dengan bapak saya lah. Kalau saya tak ada rumah, tak apa, tak faham. Sebab tu dia tak boleh marah. Sebab tu mula-mula dah tahu dah saya ni penceramah yang kata pergi kau. Akak-akak suami kita ni driver lori, bukannya ada di rumah, driver tak. Terus kalau dia jumpa saya, suami saya tak ada di rumah, dia bukannya ada usaha, teruk lah saya. Yang kak pergi nikah dengan driver lori ke sepak? Kalau nak suami yang 24 jam dia di rumah, nikah dengan orang stroke. 24 jam dia tidur, bebek tu ada kat weekend dia kena lepok mata. Suami kita ni nak cari rezeki untuk kita. Sebab dalam Quran disebut suami kena bagi makan pada isteri. Tuan-tuan oi, apa yang mak dia bagi makan, pak dia bagi makan, kita jangan bagi kurang pada mak pak dia dulu. Lagi bagus lagi. Dulu dengan mak ai makan 4 kali sehari tau. Dengan awak 2 kali je tak kena. Kena cari jalan bagaimana mana cukup 4, tak pun 5. Abang-abang untung dapat isteri kuat makan. Satu suap yang dia makan tu 1 pahala. Bayangkan isteri abang sekali hadap 4 pinggan. Oh, balik sekali lagi, cuba tengok dia makan nasi, kira tengok berapa suap. 1, 2, 3. Atas katil budak makan ni, muak. Jangan kata apa kat dia, pahala kat aku. Tapi orang sekarang perempuan malam makan takut gemuk. Sebab tu hadiah yang paling orang perempuan takut, alat pemimpin. Abang-abang yang ada bagi hadiah bungkus lama-lama, orang kawan seronok dan buat terima, dia buat ke flat pun. Allahu Akbar. Bagi makan dia, tanggungjawab kita. Yang kedua, bagi pakaian pada isteri kita. Ini tanggungjawab kita adik-adik. Daripada hujung rambut dia sampai kaki tu, pakaian dia suami kena bagi. Abang ni serukut cek koyak belum hutang kat abang ni, beli baru, pergi kedai RM2.
10 ni. 10 sekuk ring. Ni hak lama hak koyok ni bang. Usah buang tak dapat buat tapi kopi. Orang ramai kita boleh tapi kopi. Itu yang kita pergi rumah dia tu kopi dia minyak. Tak minyak apa tapi guna serupuk kepala isteri. Pakaian mereka tu kita tanggung. Pasal apa? Dia menyusu anak kita, dia melahirkan anak kita, dia membesarkan anak kita. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, saya minta pada diri saya, minta pada diri tuan-tuan, nak dapat kebahagiaan dalam rumah tangga, kena redha. Itu adalah suami aku, itu adalah isteri aku. Kena redha. Jangan duk menyesal. Kita balik pada dengar ceramah ni lepas maya isyak, buka TV, duk tengok TV. Isteri main duduk sebelah. Abang nak minum kan? Terus tanya lah, dah balik ni buat je lah. Janganlah cakap macam itu. Abang nak minum ke? Abang ni kalau tak minum teh tarik tak boleh lemah. Satu teko dia pun kena setahun tak ada kaki. Waktu dia berjalan pergi ke dapur tu, kita duduk tengok elemen lari, balancing out. Macam manalah aku boleh nikah dengan dia. Nampak berapa ramai yang cakap macam tu. Kena pula di tempat kerja dia anak dara pula. Dulu tak mau jumpa, lah dah nikah ke semua baru jumpa. Ni mula nak jadi penyakit. Mula nak dapat penyakit. Mai laki tu pula sihat, tidur atas katil pula, tak nampak kepala. Dia tengok pada kaki, kepala tak nampak perut. Ada kepala pada laki pun. Dia jadi boroi lagu mana, tidur lah, kongkrang, berdengkar. No, jiran atas mendengar, teriak budak dia atas. Mak dia kata jangan takut adik, oi, pakcik bawah tidur. Bunyi tu, isteri pula kata macam manalah aku boleh nikah dengan dia. Tak tahu lah. Inilah penyakit yang mula main pada kita selepas beberapa lama kita berkahwin. Kita dah mari tak redha pada suami, tak redha pada isteri, seolah-olah kita ni tak redha bahawa dia adalah jodoh daripada Allah kepada kita. Terima. Allah nak bagi pahala daripada apa yang berlaku dekat dia. Ada suami yang sempat bahagia sebulan, kemudian aksiden, lumpuh, isteri duduk belah. Berapa banyak pahala yang dapat pada isteri. Ada tuan-tuan yang suami ni Allah Ta'ala uji, isteri ni sakit kanser. Daripada sihat makin kurus, makin botak, makin kurus. Daripada boleh berjalan, tak boleh berjalan, sampailah jadi hati lah. Masuklah buat pediatrik lah. Suami tetap duk tunggu, duk jaga, cari ikhtiar sampai isteri tadi tak ada. Allah nak bagi pahala atas sakit isteri tadi pada suami. Sebab tu saya harap pada tuan-tuan, kalau kita rasa bahawa kita dah tak boleh hidup dengan suami kita, minta lepas elok. Sebab ada isteri yang rasa tak boleh hidup dengan suami dia, dia curang. Dia curang, dia cari jantan lain, dia main jantan lain di belakang suami dia. Sebab suami dia kata, suami saya ni dah tak mau dah. Dia tak boleh buat apa. Buat apa saya tunggu dia. Saya minta cerai, dia tak mau. Suami akak kenapa? Suami akak ni ustaz, kalau nak tahu, dia macam kain seperah kat meja. Kain lapis meja, duk terjuntai kain tu. Asyik akak jatuh, tak pernah faham, tak faham pula. Habis tu, dia tak layan saya lah ustaz.
Buat apa saya tunggu dia? Kenapa kak tak minta cerai elok-elok? Dia tak bagi. Abang oi, kalau kita dah tak mampu semua, lepas dia elok-elok. Fa'imsakum bima'ruf atau tasrihum biihsan. Kalau nak pegang isteri elok-elok. Kalau tak sayang dah, lepas elok-elok. Jangan gantung tak bertali. Jangan pukul dia, jangan seksa dia. Allah pesan kepada kita. Adakah cerai itu jahat? Dapat suami pula sat-sat cerai, di mulut ni cerai. Hang keluar pada rumah tu, hang keluar pada pintu tu, jatuh talak satu. Mai isteri dia mengadu, dia kata, Ustaz, suami saya kata kalau saya keluar pada pintu ni jatuh talak. Itu jangan Ustaz, saya kata keluar ke pintu belakang. Rumah kami flat Ustaz, nak keluar belakang apa? Kalau gitu, kak tutup pintu depan, berbatang, tingkap tu, kak tebuk di pintu. Mana nak tebuk, kami mau sewa. Kalau gitu, keluar. Kalau keluar jatuh lah talak satu, bodoh tu Ustaz. Tak apa, kak terus keluar, kak duduk tu, kak lagi bodoh tu. Pergi mana pun tak boleh. Keluar saja, lepas tu kak rujuk lah balik. Kau tak maulah rujuk, habis tu kau nak duduk tahan, kau tak boleh keluar. Tarik, tak boleh tarik balik. Talak, tarik, tak boleh nafas dia. Lama je lah kau. Nanti rujuk balik. Ingat ada satu lagi yang boleh rujuk, talak yang keluar. Abang-abang, jangan duk buat yang bukan-bukan. Sikit-sikit talak, sikit-sikit talak. Padahal isteri tu pun sat-sat minta. Kalau tak sayang, talak lah, cerai lah. Kalau dia tak suka, cerai lah. Dia bagi sekali 3. Ada yang bagi 1,000. Ambil ke hang, pulang hang talak 1,000. Ada yang kata aku bagi hang talak 3 sekaligus. Satu flat kena. Lepas tu telefon saya pula, Ustaz, saya ceraikan isteri Ustaz dengan 3 talak. Jatuh berapa lah? Abang niat berapa? Tak, saya macam ni. Dia masa saya talak dia tu, saya kata aku talakkan hang dengan talak 3. Jadi talak nak sampai 3 tu dia macam ada lambat sikit lah. Ingat ni akad nikah. Aku terima nikahnya Rogaya. Kena ulang dia. Dia kata macam tu. Bang, abang pergi ke mahkamah, kita beritahu ke hakim. Hakim yang buat keputusan, bukan saya. Tim jawab ke hakim. Tuan-tuan, bila kita ada marah pada isteri kita, dosa duk hadap dia. Terasa dengan dia, dosa duk hadap dia. Turun dia elok-elok, picit elok-elok, dia kan picit tekan-tekan, dia tunggu dia butang. Picit elok-elok, pergi lepok ke dia depan. Tak pun pergi duduk dalam surau, pergi semayang, tenang-tenang. Agak-agak 2 jam duduk dalam surau, keluar, pergi beli mi kari ke apa ke, bungkus balik, dia senyap. Lagi nak senyap, beli emas, lagi dia diam. Akak-akak bila nak marah pada suami, dengan berdiri, duduk. Ni bila marah, pergi ke dapur, pegang pisau. Memang dihambat lagi dengan pisau. Kalau rasa dia tak mau dah, elok-elok pergi minta cerai. Kan cerai ni kadang-kadang dia menyelesaikan masalah. Dia bukan buruk. Kalau buruk, tak ada lah hukum cerai. Kalau tak elok, dia menyelesaikan banyak masalah. Pun begitu, Islam membenarkan kita rujuk lagi dalam tempoh iddah. Bagi peluang lagi. Nama orang putih dia cooling period, tempoh bertenang. Jadi dah 2 minggu bercerai, 3 minggu bercerai, duduk dia fikir masak-masak. Pergi ke dapur, buka tudung atas meja tu, kosong. Lauk tak ada, nasi tak ada, apa pun tak ada. Dulu isteri aku ada, dia lah masak kat aku. Aku duduk marah kat dia, dia masak juga. Lah nasi pah pun tak ada. Lah nak duduk makan kuih kat arah. Silap lah aku bercerai dia. Yang isteri duduk di rumah tu duduk penuh. Memanglah dia tu rajin marah aku, tapi duit dia bagi
Lah marah pun tak dapat, duit pun tak ada. Itulah nama dia berfikir. Kalau begitu, ambil telefon, WhatsApp lah. Suami WhatsApp. Atau isteri pun tengok, wah ya Allah ni bagi salam ni, buatkanlah, jawab balik, hubunglah balik. Waktu tu kata suami, tak ada waktu pun. Ini harapan cerah. Yang ketiga, hantar lagi, ingat kita tak? Ini mau punya soalan. Dia balas balik, boleh block. Kalau kejap dia orang lain, abang-abang main sekolah saya, stok banyak. Umur 70, 68, mau kat jan betul. Cari baru. Tapi Islam dia suruh kita baik balik, saling tegur menegur. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Kita pun ada kurang, isteri kita pun ada kurang. So, maafkanlah. Kita pun ada kelebihan, isteri kita pun ada kelebihan. So, sama-sama lah gunakan kelebihan. Kita setengah, isteri kita pun setengah. Setengah campur setengah jadi satu. Kalau nak jadi elok, kita setengah, isteri kita setengah, setengah campur setengah kan satu. Jom tuan-tuan, buat elok-elok rumah tangga kita. Buat yang terbaik, target kita, aku nak jumpa isteri aku nak bersama dengan suami aku, anak aku, cucu cici aku dalam syurga. Sebab kata Allah dalam surah At-Tur, akan jumpa balik satu keluarga dalam syurga, dalam satu mahligai yang sama. Itulah keseronokan daripada berkeluarga, boleh jumpa balik dalam syurga, tinggal dalam syurga, yang dipanggil sebagai golongan musyfiqin. Surah At-Tur ayat 21 sampai ayat 27, Allah Ta'ala sebut macam mana keluarga boleh berkumpul di dalam syurga. Mudah-mudahan kita jumpa keluarga kita, duduk sesyurga dengan keluarga kita di dalam rumah mahligai yang sangat istimewa di dalam syurga. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke flat tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi sekali, 33 tahun daripada sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya minta izin tak lalu terus ya tuan-tuan. Kan? Saya rasa pernah tuan-tuan bila saya balik dengan tenteram, dengan aman, sentosa dan tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.